sedar tak sedar, yang saya tegur tak tegur, yang saya tunjuk tak tunjuk kan. Ya, saya sebut kadang-kadang saya tak sebut. Ya, kadang saya bagi isyarat dan sebagainya. Sebenarnya saya telah menjadi guru kepada anda. Ya, bezanya di kelab kita jurulatih memainkan peranan yang begitu besar sekali dalam membantu ahli-ahli kita menjadi pembidato yang lebih baik. Itu sebenarnya. Jadi tujuan kita pada hari ini ya untuk menjadi jurulatih. Ya, bukan untuk mengganti saya. Sebenarnya sebab saya masih ada peranan dalam kelab ini lagi. Ya, tetapi untuk membantu ya saya untuk melatih ahli-ahli kita. Sebab seorang diri saya dah tak mampu dah. Saya pun banyak urusan latihan saya yang saya pun perlu beri perhatian. Dan kemudiannya kelab kita pun dah bertambah menjadi 2. Dan kemudiannya mengikut perancangan Sri Kandi kita nak bertambah jadi 3 lagi. Dan banyak lagi kelab dan seterusnya. Ya, sebelum ini saya sering sebenarnya bertelingkah dengan Sri Kandi. Kita sering bertelingkah sebenarnya dalam masalah ya, mengembangkan kelab ini. Ya, pertelingkahan kita berdasarkan masalah kita tidak ada jurulatih yang boleh hadir ke semua perjumpaan kelab-kelab kita. Jadi kalau dah ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada di luar Lembah Kelang lagi. Nanti ada kita nak buka di Ipoh hari tu, nak katakan nak buka di Ipoh. Jadi semua ni ya, bagi saya kan rumit sikit lah kalau saya hanya seorang diri ya, yang bersedia untuk jadi jurulatih. Jadi bila sekarang saya rasa kita dah fikir, saya dengan Sri Kandi kita fikir dah. Jadi cara terbaik adalah untuk kita melatih dan kemudian kita melatih jurulatih kita. Jadi itu tujuan kita. Tapi kita kena ingat matlamat kelab kita. Matlamat kelab kita selain daripada untuk kita memartabatkan bahasa Melayu, kita juga ada matlamat untuk membantu ahli-ahli kita menjadi pembidato yang cekap lagi mahir. Itu sebenarnya ke matlamat kita. Jadi bagaimana jurulatih boleh memainkan peranan ini? Jadi nanti saya akan tunjukkan kaedah-kaedahnya. Ya. Tapi sebelum kita mula dengan kaedah-kaedah jurulatih, saya ingin membawa anda semua untuk berbincang sedikit ya. Itu berkaitan dengan keyakinan kita terhadap program kelab pidato perdana. Ya. Sebagai jurulatih, kita wajib ya, bukan harus ya, kita wajib yakin 100% bahawa pertama sekali program yang kita bawa adalah program yang terbaik untuk membantu ahli-ahli kita. Kalau kita tak yakin program ini program yang terbaik, jadi kita tak mungkin kita boleh ya menjadi jurulatih yang baik. Ya, kita sendiri perlu yakin program ini adalah program yang terbaik bagi ahli-ahli kita mencapai maksud dan matlamat mereka. Ya, kalau ada sikit-sikit kita nak ubah suai, menambahbaikan tu bolehlah, bukannya kita tak boleh ubah, boleh, tapi kita perlu yakin. Ya, kita perlu yakin inilah program yang terbaik bagi mereka. Jadi bila kita yakin, barulah bila kita menyampaikan taklimat dan boleh tampil ke hadapan sebagai jurulatih, ya, kita ada menunjukkan kesungguhan. Kerana kesungguhan itu terbit daripada keyakinan kita. Kalau tak yakin, bila kita sampaikan taklimat pun hamba. Sebabnya kita sendiri tak yakin ini program yang terbaik. Jadi kita perlu ada keyakinan ini program yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu yakin sepenuhnya bahawa cara kita melatih ahli-ahli kita adalah cara yang terbaik.
cara yang terbaik. Iyalah, cara yang terbaik, ya. Kalau kita tak yakin kaedah yang kita nak tunjuk ini adalah kaedah yang terbaik, nanti ada pula teguran ataupun maklum balas daripada bila kita sampai ke taklimat. Mana tahu nanti ada yang menegur. Saya rasa Encik Rudi, apabila kita menyampaikan ucapan, kita tak perlulah nak mengangkat tangan, nak gerak-gerakkan tangan. Selama ini pun saya kat pejabat pun menyampaikan taklimat, tangan saya letak kat sisi je, tak ada apa pun, elok je, kan, tak ada apa masalah pun, kan. Bila saya menyampaikan ucapan, kalau ada rostrum ataupun mimbar, saya letak je tangan saya kat mimbar dan rostrum tu, tak ada apa hal pun. Kenapa kita nak gerak-gerakkan tangan kita begitu? Jadi macam badut pula. Apa kena kata? Kalau kita ni tak yakin, goyahlah kita, kan. Jadi kita kena yakin sebelumnya bahawa kaedah yang kita tunjukkan, yang kita beri adalah kaedah yang terbaik. Kalau kita tak yakin, kalau ada nanti yang tegur kita, kita goyah, kita tak tahu nak jawab, jadi di hadapan ahli-ahli kita dan juga tetamu kita, kita ni nampak macam kita ni tak bersedia dan tak yakin. Kalau kita tak yakin ini kaedah yang terbaik, maka kita pun sudah pasti kita tidak dapat meyakinkan ahli-ahli kita dan juga tetamu kita bahawa ini adalah kaedah yang terbaik. Bila timbul suasana yang orang semua dah beranggapan ini antara kaedah-kaedahnya, bukan kaedah yang terbaik, ada banyak kaedah lain lagi, huru-hara nanti. So kita kena ingat, bila kita melatih, kita jangan banyak sangat beri ruang kepada anak didik kita untuk buat lain daripada yang kita tunjuk. Faham tak? Ini macam kalau kita berguru silat misalnya, dia tunjuk kita 7 buah silat, kan. Kita kena ikut sama, pattern tu kena sama sampai kita tamat, kan. Sampai kita tamat silat tu, nak buka sekolah silat baru, boleh nak tambah 1 buah nombor 8 pula, boleh. Tapi selama kita menjadi nak belajar berguru silat ni, kita kena ikut, kan. Sikit pun kita tak boleh ubah, betul tak? Jadi bila anggapan saya lah, pemahaman saya, apabila kita melatih, kita jangan bagi ruang terlalu luas bagi ahli-ahli kita untuk melakukan sesuka hati. Kita kena tunjuk dia dulu acuannya, kemudian dia nanti bila dah mahir nak buat lain daripada kita tunjuk, boleh. Kita buat sementara waktu, buat dulu macam cikgu buat dulu macam guru tunjuk, itu je. Tapi kita kena yakin. Kalau tak yakin nanti, kan, akan timbul banyak masalah. Selalunya kalau kita lihat, selalunya apabila jurulatih itu menunjukkan kurang keyakinan, maka adalah nanti yang akan nak tunjuk pandai dia, akan tengok bagaimana kalau kita buat gaya begini. Bagaimana pula kalau cara kita tukar sikit, dia nak tunjuk pandai dia nak challenge, dia nak uji. Sebab dia ingat kita tak bersedia ataupun kita tidak berkeyakinan penuh, baru dia nak uji. Kalau dia tengok kita ni macam yakin, dia pun tak berani nak uji kita. Macam kita anak guru, kan, kita belajar silat, mana kita berani nak lawan guru? Berani. Sebenarnya tak hebat sangat pun, tapi sebab dia tunjuk yang dia tu yakin, cubalah main masuk gelanggang, gitu, kan. Tapi tak ada orang berani. Jadi selama kita jadi jurulatih, kalau tak ada orang berani nak challenge kita, nak beradu kita okey lah, maksud dia. Jadi jangan timbulkan suasana itu. Caranya kita menghindar daripada suasana itu adalah dengan kita menunjukkan keyakinan penuh kita bahawa kaedah kita tunjuk itu adalah kaedah yang terbaik. Kemudiannya, yang ketiga pula, kita kena ada keyakinan penuh pada diri kita bahawa kitalah jurulatih yang terbaik bagi program itu. Kitalah jurulatih yang terbaik. Kalau kita rasa kurang yakin, misalnya minta maaf lah,
dia sebenarnya